والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita pada malam ini dengan diberikan nikmat taufik, kesihatan dan sebagainya, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamu-tetamu Allah di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi mari sama-sama kita memastikan niat kita, qasad dan tujuan kita menghadiri majlis ilmu ini dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, ilmu yang dapat kita gunakan, jadikan panduan dan pedoman untuk kita memperbetulkan dan memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, Allahumma amin. Baik, kita sambung malam ni dalam kitab kita pada muka surat yang ke-20, yang ke-67. Kita tengok sambungan pelajaran kita yang lalu, sebelum kita bercuti dulu. Dan sifat yang aku sebut, kata musannif, akan dia bagimu barang yang iaitu khabar yang masyhur daripada Abdullah bin Umar bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya ia berkata, antara kami dikelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila disebutkan fitnah, maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'aitumun nasa muzijat uhuluhum wa khanat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i, qultu ma asna'u ya Rasulullah inda dhalik, ja'alani Allahu fida'ak, qala ilzam baitaka wa amlik anka lisanaka
wa khudh ma ta'rifu wa da'anka ma tunkir wa 'alaika bi amril khas wa da'anka amral 'ammah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat oleh kamu ataupun apabila lihat kamu, yakni apabila kamu melihat akan manusia, ini Nabi sifatkan. Nabi kata pada sahabat yang pada waktu ketika itu duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat ni, di antara kelakuan mereka suka berdamping, suka mendampingkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana Nabi pergi kalau boleh dia nak ikut. Sebab apa? Sentiasa dapat ilmu. Sentiasa dapat ilmu. Jadi Nabi ceritakan apabila kamu lihat akan manusia, jadi umum, tiada menyempurnakan janjian mereka itu. Nabi kata apabila kamu lihat, apabila kamu dapati manusia tidak menyempurnakan janji dan khianat amanah mereka itu, yakni tanggungjawab yang diberi, tidak dipikul dengan yang sepatutnya. Jadi amanah yang diberi tidak dipikul dengan sepatutnya. Jadi bila sebut amanah ni banyaklah. Ibu bapa pun amanah juga, suami pun amanah juga, isteri pun amanah juga, menteri pun amanah, raja pun amanah. Jadi amanah ni umum, banyak. Jadi Nabi kata pada waktu tu manusia banyak tidak menyempurnakan janji. Masuklah diri kita sendiri. Sebab Nabi kata manusia masuklah kita. Makna kalau kita menyalahi janji, masuklah kita dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kita berjanji, kemudian kita mungkir, masuklah kita dengan apa yang dimaksud, manusia yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dan mereka itu tidak menyempurnakan janji dan khianat amanah mereka itu, yakni amanah-amanah yang dipikulkan, tanggungjawab yang dipikulkan mereka tidak amanah, maknanya mereka khianat. Kalau ibu, dia khianat dengan tanggungjawab dia sebagai ibu. Kalau suami, dia khianat dengan tanggungjawab dia sebagai suami. Kalau pemimpin, dia khianat dengan tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Ikutlah umum itu semua. Jadi kita tengok benda ni banyak dah berlaku zaman kita, betul? Banyak dah berlaku zaman kita. Dan adalah mereka itu bagian, adalah mereka itu, kata Nabi, bagian. Mana begini? Dan dimasukkan antara segala anak jarinya Nabi SAW, yakni dimasukkan setengah akan setengahnya. Nabi buat jari macam tu. Nak bagi tahu ramai sangat dah bercampur aduk, dah bermasuk-masukkan di antara satu dengan yang lain. Makna dah bercampur. Nabi kata adalah mereka itu begini. Nabi tunjuk. Yang ni kinayah daripada ramai dah. Pada waktu tu ramai dah yang jenis menyalahi janji, yang jenis tidak amanah dengan tanggungjawab yang dipikulkan tadi tu. Nabi kata Nabi tunjukkan macam jari masuk sini. Sembahku apa aku perbuat ya Rasulullah tatkala yang demikian itu telah menjadikan daku penebus engkau. Sabdanya Nabi SAW. Jadi Nabi kata apabila kau jumpa, apabila kau ketemui dengan masa yang Nabi sifatkan tadi, apabila kau bertemu, apabila kau berjumpa dengan masa yang mana pada waktu itu banyak manusia menyalahi janji dan khianat dengan amanah yang diberi, Nabi kata lazimkan olehmu akan rumahmu. Makna banyak-banyak duduk di rumah. Banyak-banyak duduk di rumah, makna jangan bercampur gaul. Jangan terlalu banyak nak bercampur gaul. Sebab Nabi kata dah macam ni tadi.
Dah bermasuk-masukkan. Punya ramainya orang yang jenis menyalahi janji dan tidak tak amanah. Jadi Nabi kata lazimkan rumah, banyak duduk di rumah. Duduk di rumah dah. Sebab yang kat luar-luar tu banyak lah orang jenis macam tu. Jadi Nabi bukan cakap saja lah. Nabi tak cakap saja. Apa yang Nabi sabda tu adalah wahyu daripada Allah. Jadi wahyu daripada Allah. Allah lah yang hakikatnya memerintahkan supaya melazimkan rumah dari itu. Bila dah sampai keadaan macam tu, hakikatnya Allah Ta'ala lah yang suruh banyak-banyaklah duduk di rumah. Banyaklah duduk. Cuma Nabi tolong sampaikan. Namanya hadis, tapi hakikatnya wahyu Allah. Sebab Allah Maha mengetahui kebinasaan pada waktu itu. Jadi apabila Allah Ta'ala perintah supaya banyakkan diri kita melazimi duduk di rumah, kerana Allah Ta'ala tahu terlalu banyak mudarat ni yang ada kat luar-luar sana tu. Lazimkan olehmu akan rumahmu dan milikkan daripadamu itu akan lidahmu. Nabi kata jagalah lidah. Milik makna tawanlah lidah tu. Jagalah lidah kita tu. Jagalah lidah kita daripada perkataan-perkataan yang kita nak ucapkan. Kerana lidah kita ni dia boleh bercakap apa saja. Kadang-kadang yang keluar tu pahala, kadang-kadang yang keluar tu dosa, kadang-kadang yang keluar daripada lidah kita tu yang sia-sia. Kalau yang kebajikan, kalau perkataan kita jenis kebajikan, kebaikan, ajak orang buat baik, cegah orang buat mungkar, lidah kita berkata nasihat-nasihat yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dapatlah pahala. Kalau lidah kita cakap yang sia-sia, bukan dosa, yang sia-sia je, akan mengkeraskan hati. Apatah lagi kalau perkataan kita yang dosa. Lebih-lebih lagi lah bersegera mengkeraskan hati. Kalau cakap yang sia-sia pun mengkeraskan hati juga. Cakap benda yang tak ada faedah, bukan dosa yang tak ada faedah, kosong-kosong je, pun mengkeraskan hati juga. Apatah lagi kalau yang keluar daripada lidah kita, mulut kita tu benda-benda haram, fitnah, ceritakan aib, mengadu domba, di batu api, macam-macam lagi lah. Mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, bahkan mengajarkan ilmu yang mudarat, mengajak orang buat maksiat, itu semua mudarat. Jadi Nabi kata jaga lidah. Milikkan darimu itu akan lidahmu, dan ambil akan barang yang engkau ketahui, dan tinggalkan akan barang yang engkau ingkarkan. Makna apa yang kau tahu kau buatlah. Apa yang kau tahu kau buatlah. Berdasarkan ilmu yang kau tahu, kau buatlah berdasarkan ilmu. Yang kau tak tahu tinggalkan. Makna jangan diambil peduli. Benda yang tak tahu tinggalkan. Jangan benda yang tak tahu pun kita ambil peduli juga. Padahal benda tu kita tak tahu, kita nak juga, kita nak bicarakan juga, padahal kita tak tahu benda tu, bukan urusan kita. Maka Nabi kata tinggalkan, buat apa yang kau tahu, tinggalkan benda yang kau tak tahu. Dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu, yakni bagi dirimu. Jadi kau buat kerja kau sudah, makna pagi keluar cari rezeki, petang balik dah. Lepas tu buatlah kerja sendiri. Lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu, yakni bagi dirimu. Kalau tak, nanti hal orang pun kita nak ambil berat, hal orang pun kita nak campur juga, hal orang pun kita nak ambil tahu juga, rahsia orang pun kita nak korek juga. Buat hadis sendiri. Dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang makna pekerjaan yang umum-umum, yang lebih-lebih itu tinggalkanlah. Buat apa yang penting untuk diri kau saja, untuk ahli keluarga kau sudah. Pada waktu yang Nabi cakap zaman jadi banyak orang berbohong, banyak orang yang khianat dengan amanah. Itu cara Nabi ajar. Nabi ajar kita tu. Makna bila kita jumpa
waktu yang macam ni, itulah yang Nabi sarankan. Mana kalau nak selamat, ikutlah apa yang Nabi cakap tu. Sebab Nabi tidak berkata melainkan benda tu benar. Benar belaka. Nabi tak cakap, Nabi tak cakap, Nabi tak bagi tahu, Nabi tak suruh. Melainkan apa yang Nabi suruh tu adalah manfaat untuk diri kita sendiri dan nak menjauhkan diri kita daripada mudarat dunia dan akhirat. Jadi seandainya apabila Nabi dah cakap macam tu, kita tak nak ikut, maka bersiap sedialah untuk menerima mudarat dunia dan akhirat. Tunggulah mudarat dia. Tak cepat lambat kita akan dapat mudarat tu. Sebab tu Nabi larang. Nabi kata buat macam ni. Tiba-tiba kita tak nak ikut. Bila kita tak nak ikut, mana kita menempah mudarat. Kita tempah mudarat. Tapi kalau kita ikut, insya-Allah pasti kita akan dapat manfaat selamat dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni macam-macam dah. Orang yang nak kepada agama tu kurang. Dunia akhir zaman ni orang dah banyak meniru cara kehidupan orang yang bukan Islam. Kita orang Islam, kita tengoklah kadang-kadang macam majlis-majlis pun kita dah terikut dengan cara-cara orang yang bukan Islam. Kita orang Islam, tapi cara kita membuat sesuatu tu kita ikut cara orang yang bukan Islam. Cara berpakaian yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pergaulan yang tidak disuruh dalam Islam. Pendidikan untuk anak isteri pun kadang-kadang dia bagi pendidikan yang bukan disuruh oleh agama Islam. Nak projek, nak mesyuarat tempat-tempat maksiat. Boleh je nak mesyuarat nak berbincang pasal projek kita tu di tempat yang halal-halal. Betul? Tak perlu nak melibatkan diri dengan karaoke, dengan kelab malam, dengan tempat-tempat yang mana di situ terang-terang ada maksiat. Padahal yang mesyuarat ni tadi orang-orang Islam. Nampak terikut. Dia tinggalkan Islam dia tu, dia tiru orang yang bukan Islam. Ada je tempat yang hebat-hebat, yang aman damai daripada maksiat, tapi saja pilih. Ni cerita-cerita kita kawan macam-macam orang kita kawan. Dia ni orang besar-besar ni, kadang kalau kita nak projek daripada dia, kalau nak dia setuju dengan projek kita, kena jamu dia dengan benda-benda haram. Kena jamu dia dengan benda haram, baru dia luluskan projek yang kita nak. Di situ tengoklah ketegasan kita. Tadi. Kalau kita tak fikir halal haram, kita akan buat. Kalau kita fikir rezeki yang halal tu lebih penting daripada kita masuk dalam benda-benda syubhat macam tu, dia akan tinggal. Sebab itulah akhir zaman ni lebih-lebih lagi kita nak kena kuat agama. Nak kata lagu mana dah akhir zaman lagi. Jadi siapa yang kuat, dialah yang selamat. Kalau kita ikut orang, habislah kita. Ikut orang, habislah kita. Nak ikut cara orang, habislah kita. Rosaklah agama diri kita sendiri. Padahal boleh je. Boleh je nak mengikut cara yang halal, tapi tak mau terikut-ikut dengan cara-cara orang yang bukan Islam. Dia tak sedar cara yang macam tu dah melibatkan benda-benda haram dalam dia mencari rezeki. Jadi syubhat, harta yang dia dapat itulah masuk dalam benda-benda syubhat dah. Benda terlibat dengan benda-benda haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu ujian bagi orang yang cari rezeki. Kadang-kadang orang yang nak cepat kaya, dia langgar semua tu. Orang yang nak cepat kaya, dia langgar semua tu. Dia tak fikir dah, asalkan dapat dah. Orang yang takut, dia tak berani. Akhir zaman
Orang sanggup jual agama demi dunia. Orang sanggup jual agama demi dunia. Asalkan dia dapat dunia yang dia nak, agama letak belakang dulu. Agama letak belakang dulu. Seronok dulu, agama kemudian. Seronok dulu, agama kemudian. Dan disebutkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, daripada khabar yang lain bagi Harith bin Umairah, bahawasanya adalah Nabi SAW bersabda baginya, bagi Umairah, ay yudfa'a umruka fasayati 'alaika zamanun kathirun khutaba'uh qalilun ulama'uh kathirun su'aluhu qalilun mu'tuh al-hawa fihi qa'idul ilm. Qala wa mata dhalik? Qala idha umitatis sunnatu wa turikatis salatu wa qubilatir risha wa yuba'ud dinu bi'aradin yasirin minad dunya فَالنَّجَا وَيْحَكَ ثُمَّ النَّجَا. Apa arti hadis tadi? Nabi bersabda, jika ditolak akan umur engkau. Apa maksud ditolak akan umur engkau? Yakni jika dipanjangkan oleh Allah Ta'ala akan umur engkau, kata Nabi SAW, maka lagi akan datang atasmu zaman yang banyak khutabanya, banyak orang-orang yang berceramah, khatib-khatib yang berceramah. Bila sebut khatibnya penceramah lah, pendakwah lah. Yang mana khutabah? Nabi kata tadi, Nabi kata kalau kau ni sahabat tadi dipanjangkan umur oleh Allah, nanti suatu masa kau akan dapat lihat, suatu masa kau akan jumpa suatu zaman banyak khutabah yang sedikit ulamanya, yang sedikit ilmunya. Yang duk ceramah tu, ilmunya sedikit. Banyak yang meminta, sedikit yang memberi akan dia. Banyak yang meminta, sedikit yang memberi. Banyak yang meminta, sedikit yang memberi akan dia. Hawa padanya yang menuntut bagi ilmu. Sembah ia, yang bertanya sahabat tadi, manakala ia yang demikian itu? Sabdanya Nabi SAW, apabila mati sunnahku, apabila sunnah-sunnah Nabi SAW tu ditinggalkan, itu mati dan ditinggalkan sunnah-sunnah. Tak ada orang heran dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang tak peduli dengan sunnah. Dan ditinggalkan sembahyang. Banyak orang meninggalkan sembahyang. Akhir zaman sekarang ni banyak kita tengok orang sembahyang, tapi hakikatnya mereka meninggalkan sembahyang. Sebab apa kita kata macam tu? Kerana ramai yang sembahyang tadi dengan tidak ada ilmu. Dalam masjid tu contoh, sembahyang Jumaat penuh masjid. Katalah ada 1000 orang yang sembahyang. Dalam 1000 orang tu, berapa orang je yang sembahyang dalam keadaan dia mengetahui tentang sembahyang, yang mengetahui tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang zahirnya, yang batinnya, yang kena pakaiannya, yang betul qiraatnya, yang betul bacaannya. Jadi kalau nak ditapis, bukan seramai itu. Cuma pada zahir banyak ramai orang sembahyang. Kita tengok kalau hari Jumaat tu, tengok yang datang berpakaian tu, datang tu cerita yang zahir. Pakaian tu pun, orang laki-laki lah khususnya, pakaian sembahyang pun banyak yang salah dah. Pakaian sembahyang tu sendiri pakaian yang tidak sah dibawa dalam sembahyang dah. Ramai yang datang sembahyang Jumaat dah. Yang menutup aurat betul-betulnya ada juga, tapi yang tak menutup pun ramai. Tapi oleh kerana mereka tidak ada ilmu tentang sembahyang, mereka sembahyanglah dalam keadaan pakaian yang tidak menutup aurat. Itulah kata tadi, nampak ramai sembahyang, hakikatnya tak ramai yang sembahyang.
Kerana apa? Orang yang sembahyang dalam keadaan sembahyangnya tidak sah adalah masuk dalam kelompok orang yang meninggalkan sembahyang. Dia tak sembahyang sebab sembahyangnya tak sah. Jadi dia tidak sembahyang. Dia orang yang meninggalkan sembahyang. Tak masuk dalam tempat sembahyang. Apabila mati sunnah guna tinggalkan sembahyang dan menerima rasuah. Nabi cakap 1400 tahun dulu dah. Maknanya banyak orang menerima rasuah. Nak projek rasuah, nak orang iakan apa kita nak rasuah lagi. Jadi mana-mana ada rasuah. Kadang-kadang Allah Akbar. Kahwin pun rasuah. Nak kahwin pun kadang orang beri rasuah. Nak kahwin pun rasuah. Kadang-kadang dalam jabatan-jabatan yang zahirnya ada perkataan Islam pun berlaku rasuah. Tengok dah sangat-sangat orang panggil. Itu yang Nabi kata tadi, dah bermasuk-masukkan di antara satu dengan makna banyak sangat dah. Zaman tu Nabi kata banyak sangat dah orang jenis macam tu. Orang-orang yang ahli agama pun kena rasuah. Allah na'udzubillah min dzalik. Apabila mati sunnah guna ditinggalkan sembahyang dan menerima rasuah dan dijual agama dengan mata benda yang sedikit daripada dunia. Itu yang kita cakap tadi. Agama ni dijual asalkan dapat dunia. Dunia. Apa dunia? Tu kekayaan tu dunia lah. Ekonomi tu dunia. Kemajuan tu dunia. Asalkan maju tak apa. Agama kemudian. Itu maksud. Asalkan dapat apa yang kita nak, asalkan dapat kemajuan yang kita nak, agama rosak pun tak ada masalah. Nak maju dulu, nak duit dulu, nak kukuhkan ekonomi dulu, agama kemudian. Apa dah? Itulah yang Nabi kata, orang menjual agama demi kepentingan dunia yang sedikit. Sebab apa kata sedikit? Sebab dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Kata Nabi kata, Allah Ta'ala kata, Nabi kata dunia ni tak ada pun harga walaupun setimbang sayapnya. Tak ada harga walau setimbang sayap nyamuk pun di sisi Allah. Tak ada harga dunia tu. Tapi orang sanggup jual agama dia demi dunia yang tak ada harga di sisi Allah ni. Agama rosak pun tak apalah. Yang penting kita jaga ekonomi kita dulu. Wal-iyadzubillah min dzalik. Padahal dalam kitab tu sebut dalam kitab Tauhid, dia kata ada 6 perkara besar dalam agama. Di antaranya agama, nyawa, akal, keturunan, harta, maruah. Yang nombor 1 nak kena jaga agama, harta kemudian. Tapi kita ni oleh kerana dalam hati kita ni dah berkiblatkan kepada benda-benda dunia, tak apalah, agama tu nanti-nantilah kita uruskan. Agama tu nanti-nantilah kita uruskan. Yang penting kita dapat baiki ekonomi dulu. Asalkan kita dapat baiki ekonomi dulu, agama tu kemudian. Padahal kalau kita ikut agama, dalam agama tu sendiri suruh jaga ekonomi. Dalam agama tu sendiri suruh jaga ekonomi. Kalau nak meniaga, cara betul, jangan menipu, jangan merompak, jangan menindas, jangan amalkan riba, jangan amalkan rasuah. Jadi apabila seorang tu mengambil berat tentang agama, dengan sendiri yang lain-lain pun terjaga. Agama tak suruh menindas orang lain. Agama tak suruh menipu orang lain. Agama tak suruh curi harta orang lain. Betul? Tapi kalau kita fikirkan benda yang selain agama, dengan sendiri agama takkan terjaga. Sebab tu kata agama ni syumul, melengkapi. Sebagai contohlah, kita ambil dalam bentuk kecil, sebuah keluarga. Dia punya ketua dia suami, ketua dia bapa. Jadi kalau bapa tadi tu jenis orang yang mementingkan agama, dengan sendiri akan terjaga anak bini dia, makan minumnya, pakaiannya, keselamatannya, kasih sayang. Betul? Sebab Allah suruh lagi.
Kau kuat agama macam mana pun, kau tak boleh buat zalim pada anak bini kau. Kau mesti bagi makan, kau mesti bagi perlindungan pada dia. Kau mesti bagi kasih sayang pada dia. Kau mesti jaga anak bini kau daripada mudarat. Kau tak boleh lakukan zalim pada anak bini kau dengan sendiri. Jangan buat khianat pada jiran tetangga dengan sendiri. Sebab agama tu ada. Tapi orang tak percaya dengan agama. Orang tak percaya dengan agama. Mereka sebab pemikiran dia tu dah diracuni oleh pemikiran orang-orang yang bukan Islam. Mereka beranggapan bila hidup dengan agama akan jadi susah. Bila hidup dengan agama susah. Padahal bila hidup dengan agama dah terjaga segala-galanya. Terjaga segala hak kalau ikut agama. Sebab Allah tak suruh buat khianat pada orang lain. Hatta dengan binatang pun Allah tak suruh buat khianat. Tengoklah Nabi SAW. Contoh tauladan. Dia tak buat khianat pada binatang. Hatta tumbuh-tumbuhan pun dia tak buat khianat. Nabi kata kalau nak perang, tapi jangan rosakkan tanam-tanaman. Nampak tak? Islam lah tu. Sebab Nabi itu contoh lah. Nabi itulah yang paling sempurna nak menterjemahkan apa itu Islam. Nabi jaga semua. Bukan manusia je, bukan nyawa. Hatta binatang sekalipun Nabi tak suruh buat zalim. Kalau nak sembelih binatang, sembelih dengan cara yang disuruh oleh Allah. Jangan seksa binatang. Ambil berat juga. Padahal binatang je pun. Kalau dah binatang pun dalam Islam ambil berat, apatah lagi manusia. Kalau dah tumbuh-tumbuhan pun Nabi ambil berat juga, apatah lagi manusia. Tapi itulah sebab pemikiran kita ni dah diracuni oleh harta, kemewahan, keseronokan. Itu yang menyebabkan pandangan kita terhadap akhirat, pandangan kita terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasul itu jadi kabur. Jadi kabur dah. Pandangan kita terhadap agama itu jadi kabur dah. Sebab apa? Dah ditutup dengan benda-benda dunia. Benda-benda dunia. Padahal yang meragui agama tadi bukan orang kafir. Yang meragui agama Islam tadi bukan orang Buddha, bukan orang Kristian, bukan orang Yahudi, orang yang mengaku Islam sendiri. Allahu Akbar. Yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang ni juga yang meragui agama dia sendiri. Kalau orang Buddha ke orang Hindu ke, itu dah memang kenalah pada tempat dia. Dia nak ragu pada agama Islam. Ni dah. Yang lepas mayang tadi duk baca amantu billah, raditu billah rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang lepas mayang duk janji dengan Tuhan. Aku redha Allah Tuhan, aku redha Islam agama. Tapi rupa-rupanya dia sendiri syak dengan agama. Dia sendiri syak dengan agama. Oh, kita ni kalau ikut agama betul-betul payah kita. Ada yang cakapnya tu. Kita ni kalau ikut agama betul-betul payah kita. Ada yang jenis cakap ni. Yang cakap ni orang yang semayang 5 waktu. Bukan apeng. Bukan apeng cakap. Orang yang ada bin, yang ada binti cakap ni. Orang yang berbin, yang berbinti, yang bersyahadah tu cakap dah gitu. Allahu Akbar. Itulah nampak bahaya tak bahayanya dunia. Dia boleh mengkaburkan pandangan kita terhadap akhirat. Jadi kabur. Hati jadi was-was dengan agama. Hati jadi was-was dengan agama kita sendiri. Was-was dalam semayang itu boleh lagi. Tapi kalau dah was-was dengan agama dia sendiri, wal'iyadzubillah, kadang-kadang dia nampak agama yang lain lebih sempurna daripada Islam lagi dah. Allah. Dia kata cara orang cara perniagaan orang bukan Islam lebih baik lagi daripada apa yang Nabi cadang pula dah. Padahal Nabi cadang tu dah terbaik dah tu. Tak ada yang lebih baik daripada tu. Tiba-tiba dia kata cara perniagaan yang orang bukan Islam tunjuk aja tu yang lebih baik daripada apa yang Nabi suruh. Mana pergi iman kita? Ni yang dia kata kan, jual agama demi dunia. Asalkan dapat, asalkan mewah, asalkan senang dah. Padahal tak senang pun.
Tak senang pun, tak sempat nak senang, mati dah. Tak sempat nak dapat kesenangan, mati dah. Yang duk meninggalkan agama tadi, yang kata asalkan senang, tak apalah agama kemudian. Yang jenis cakap macam ni belum dapat senang, mati dah. Dijual agamanya, dijual agama dengan mata benda yang sedikit daripada dunia. Dunia. Dijual agama demi dunia dia. Seakan dapat seronok dalam agama kemudian. Maka kelepasan, sayang engkau kemudian maka kelepasan. Kataku dan sekalian barang yang disebut itu di dalam beberapa khabar ini engkau lihat dengan matamu pada zaman engkau dan ahlinya, maka tilik olehmu bagi diri. Kau tengoklah di mana zaman dan waktu yang kau sedang berada. Tengoklah sendiri. Kita tak boleh nak tipu apa yang kita tengok. Ini bukan yang kita dengar di perkhabaran orang, yang kita tengok sendiri, yang kita dengar sendiri. Kalau dengar orang boleh jadi benda itu fitnah. Yang kau tengok sendiri, yang kau rasa sendiri macam mana? Yang kau alami sendiri macam mana? Nak ikut agama pun susah. Nak ikut agama pun susah. Nak ikut agama pun susah. Cara berpakaian, nak berpakaian cari Islam pun payah. Ada tempat-tempatnya, tak boleh. Nak meraihkan sesuatu ikut cara orang bukan Islam. Padahal ada je cara Islam. Nak buat keramaian ikut cara orang bukan Islam. Nak buat parti ikut cara orang bukan Islam. Macam yang ini dalam meninggal je. Dia putih, sunnah dia kita pakai pakaian putih. Tapi sekarang ini macam trend pula. Kita pula orang pakai jubah hitam. Perempuan kadang kita tengoklah. Kadang dia lain kita yang saya tahu putih tu lah. Tapi bila dia pakai hitam, jadi dia tengok bila kematian ni orang Mesir itu hitam. Tengok pada niat dia lah. Tengok pada niat dia lah. Padahal pakaian warna putih ke hitam kena pergi ziarah orang mati itu harus je. Harus je. Ikutlah pada niat dia. Nak buat dinner, nak buat dinner ikut cara orang bukan Islam. Padahal majoritinya Islam. Padahal majoritinya Islam. Pergi negara orang kafir, tinggal pakaian orang Islam. Orang kafir datang negeri kita, dia bawa pakaian kafir dia. Orang kafir dia datang negeri kita, negara kita, dia bawa pakaian kafir dia. Bikini tak bikini, dia tak kira. Nanti orang Melayu kata apa pula kalau aku pakai tutup-tutup. Dia tak fikir tu. Tapi kita orang Islam, bila nak pergi negara orang kafir, kita fikir nanti apa orang kafir kata kalau aku pakai tutup aurat. Allahu Akbar. Tengok orang putih tu, dia selamba, dia tak fikir. Itu menunjukkan kadang-kadang kita tengok mereka lebih berpendirian daripada orang Islam sendiri. Kita nak pergi negara orang kafir, kita fikir ini kalau pakai macam ni tak kena. Tak kena nak pakai macam ni. Ni negara orang kafir ni, yang pakai macam ni nampak Islam pula nanti. Jadi mau tak mau ikut je. Orang kafir nak masuk, dia tak fikir dia seluar pendek ke, di bikini ke, peduli apa dia. Jadi mereka dalam bab tu dia lagi berpendirian lagi.
Dia lagi berpegang pada kepercayaan dia lagi. Walaupun pegangan itu sesat, tapi dia lebih kuat pegangan daripada yang sesat tadi. Kita dah yakin dah, inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang Allah redha di sisi Allah melainkan Islam. Tapi kita lah ragu-ragu. Kita lah ragu-ragu. Itu kembalilah kepada ketegasan dalam diri sendiri. Hakikatnya kalau dijaga agama, pergilah dunia mana pun, tetap terjaga dia punya agama dia. Kembalilah balik pada individu itu sendiri. Kalau tak, dia akan jadi macam sesumpah. Dia akan jadi macam sesumpah. Duduk kat pokok hijau, dia tukar jadi, duduk kat pokok warna biru, dia tukar jadi biru. Jadi sesumpah. Makna tak ada pendirian sebagai seorang Islam. Tak ada pendirian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita. Kadang-kadang kita terikut. Kita tahu dah benda tu tak boleh, tapi dah kawan-kawan terikut kawan-kawan. Patut-patut kawan-kawan yang berasa bersalah kerana mereka tak nak mengikut agama. Kita yang ikut agama pula rasa bersalah. Kalau tak ikut cara dia orang, kan apa pula kata kawan-kawan ni? Ikutkan juga. Gadai agama kita demi kawan-kawan. Moga Allah bagi taufik lah. Allahumma amin. Ialah iman manusia tu ada yang tebal, ada yang nipis. Ni nak ceritakan keadaan supaya kita nampak benda-benda tu. Jangan jadi kata buat tubuh. Supaya kita tahu suasana tu macam itulah yang berlaku. Mudah-mudahan kita, anak bini kita tak termasuk dalam kelompok yang jadi macam tu, jual agama demi dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua. Baik. Jadi maka khabar ini kau lihat matamu pada zaman engkau dan ahlinya, maka tilik olehmu bagi dirimu. Kemudian bahawasanya salaf yang soleh, orang salafus soleh rahimahullahu ta'ala, telah berhimpunlah mereka itu, orang salafus soleh, atas menakuti daripada zaman mereka itu dan ahlinya, ahli zaman, dan memilih mereka itu akan uzlah. Ni zaman salafus soleh, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Zaman tu dah, zaman tak ada model-model lagi. Mereka dah mengingatkan ahli keluarga mereka, anak bini mereka, ahli mereka dengan apa? Dengan uzlah. Yakni apa? Mengasingkan diri. Waktu tu dah mereka memberatkan pekerjaan uzlah, mengasingkan diri. Sebab apa mengasingkan diri tadi? Nak menjaga keselamatan agama yang ada pada diri. Bukan uzlah tadi tujuan mengasingkan diri dengan sebab kita mencela, menghina orang lain. Bukan. Kalau kita mengasingkan diri, duduk di rumah, tak nak bercampur dengan masyarakat, dengan niat hati kita memandang diri kita lebih mulia daripada orang, itu namanya maksiat, itu namanya takabur. Bukan tu tujuan uzlah. Uzlah tu bukan tujuan mencela orang lain. Uzlah tu tujuan nak menjaga diri daripada terkena dengan fitnah-fitnah dan maksiat. Sebab kita tahu kita tak kuat. Kalau aku bercampur dengan orang-orang macam ni, aku akan terikut dia orang. Aku tak kuat. Jadi aku selamatkan diri aku. Nampak tak? Bukan mencela orang lain. Berhimpunlah mereka itu akan menakuti dari zaman mereka itu dan ahlinya, dan memilih mereka itu akan uzlah, yakni mengasingkan dirinya. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri ni lawan dia bercampur lah. Lawan dia bercampur. Lebih-lebih lagi bercampur dengan orang-orang yang tak faham agama. Lagilah payah kita. Kita dah tak kuat, campur pula dengan orang tak faham agama. Lagilah bahaya kita. Dahlah agama kita tak kuat, dahlah iman kita nipis, dahlah hati kita berbolak-balik, campur pula dengan golongan-golongan yang tak nak agama, yang tak faham agama, yang tak nak faham agama, yang tak nak ikut agama. Lagilah susah kita. Sebab tu disuruh uzlah, asinglah diri. Sebab tak kuat. Sebab kalau campur terikut sekali.
dan menyuruh dengan yang demikian itu. Makna mereka tadi salafus salih menyuruh ahli keluarga dia dengan demikian itu, yakni uzlah, mengasingkan diri. Dan wasiat, makna berwasiat dengan uzlah, yakni berpesan mereka itu dengan dia dengan uzlah. Dan tiada syak bahawasanya mereka itu adalah mereka itu yang terlebih melihat dan terlebih memberi nasihat. Tak syak lagi dah, itulah golongan yang terbaik. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in, tak syak dah. Orang yang paling hampir dengan Rasulullah SAW, yang kuat agamanya, yang kuat imannya, yang banyak ilmunya, yang banyak ibadatnya, pun risau sampai macam tu duk pesan dengan anak bini dia, ahli keluarga dia, uzlah. Apa dah, kita yang dah hujung-hujung kita yang dah hujung-hujung ni, hujung dah, kita tak ada dah umat lepas daripada ni, tak ada dah. Kita ni yang takhir, kita lah umat yang paling hampir dengan kiamat. Kita lah umat yang paling hampir dengan kiamat. Tak adalah umat lepas daripada ni. Lepas ni kiamat dah. Lahir je, dibangkitkan Rasulullah SAW, itulah petanda hampir kiamat. Sebab tak ada Rasul dah lepas daripada tu. Lepas Nabi SAW kiamat. Jadi kita paling dekat dengan kiamat. Tu kalau nak berkawan, cari orang-orang yang ada agama, yang kita boleh tumpang manfaat, yang selalu mengingatkan kita, yang ambil berat agama. Kawan dengan orang jadi macam tu, insya-Allah tahan sikit lah. Tahan sikit. Sebab ada selalu yang mengingatkan. Majlis-majlis keramaian, turut serta, ada minum arak, ada berjoget, ada yang jajan, kita duduk sekali. Kan? Walaupun kita tak minum, tapi kita dah campur dah dengan golongan yang macam tu. Dan bahawasanya zaman itu tiada kemudian daripada mereka itu kebajikan, yakni baik daripada barang yang ada dahulu, tetapi adalah terlebih jahat dan terlebih pahit. Dan barang yang diceritakan daripada Yusuf ibnu Asbaf, bahawasanya berkata, ia aku dengar Thawri berkata, ia demi Allah alladzi la ilaha illahu, sesungguhnya halallah uzlah pada zaman ini. Halallah makna boleh dah nak uzlah pada zaman dia tu. Kata muallif radhiyallahu taala anhu, kataku demi halal uzlah pada zamannya, maka sebenarnya telah wajib pada zaman kami dan menjadi fardu lah. Kata Imam Ghazali, kalau zaman dulu tu dia dah membenarkan uzlah, zaman aku ni kata Imam Ghazali wajib uzlah dah. Bukan kata harus uzlah dah. Wajib, mana tak boleh tidak kena uzlah dah zaman Imam Ghazali. Dah berapa jauh zaman apa kata tu. Dan daripada Sufyan al-Thawri, dah kita ni bekerja nak uzlah jana kan. Itulah tadi Nabi kata, buat urusan kita. Kalau cari kerja, cari dah kerja. Maknanya jangan ambil benda yang kita tak tahu. Lebih daripada tu, buat hal sendiri dah. Jaga agama sendiri dah. Dan daripada Sufyan al-Thawri bahawasanya menyuruh ia kepada Abbad al-Khawas. Ada pun kemudian daripada itu, maka bahawasanya kamu di dalam zaman yang adalah ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta berlindung mereka itu sahabat Nabi dengan Allah daripada bahawa didapat mereka itu akan diadian zaman serta adalah mereka itu sampai barang yang sampai daripada ilmu, barang yang tiada suatu bagi kami dengan nisbahnya. Nak bagi tahu kat sini, sahabat-sahabat Nabi pun minta berlindung daripada hidup pada zaman tu. Padahal sahabat Nabi ni bukan sebagai orang wali yang paling hebat sekali. Paru-paru wali. Karamah yang paling hebat duduknya pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak katakan wali-wali Allah Ta'ala kurniakan macam-macam orang panggil karamah, tak boleh nak lawan karamah yang ada pada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Apa dia? Iaitu beriman, bersekali, bersekedudukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling hebat, karamah yang paling hebat tadi. Kalau kata ada wali-wali orang lebih-lebih sekarang, dia boleh pergi mana dia nak dalam sekelip mata yang dia nak, contoh karamah orang panggil, tak boleh nak lawan
kehebatan, kemuliaan, duduk bersekali, makan sekali, menatap wajah Nabi SAW. Tak boleh lawan yang tu lah. Itu paling mulia sekali. Karamah yang paling besar kali, paling hebat kali. Jadi sahabat Nabi yang macam tu punya hebat imannya, amalnya, pun minta pelindung, tak nak hidup pada zaman kita. Sebab mereka takut. Dalam keadaan macam tu pun dia takut. Sebab dia rasa tak selamat kalau hidup pada zaman macam ni, fitnah dah macam tu, tak selamat. Maka betapa pula dengan kami, kalau dah sahabat pun takut, risau, bimbang duduk pada zaman yang dah bercampur aduk orang-orang yang jenis macam tu tadi. Apatah kita ni yang ilmunya tak ada, amal lagi lah. Kalau kata ilmu tak ada, dengan sendiri tak ada amal, tuan-tuan. Bila dah tak ada ilmu, dengan sendiri amal tak ada dah, walaupun beramal. Sebab apa? Tidak ada amal melainkan dengan ilmu. Kalau kita tak semayang, kalau kita tak belajar ilmu tentang semayang, dengan sendiri kita tak ada semayang dah. Dengan sendiri kita tak ada semayang dah, walaupun kita semayang. Sebab apa? Semayang tadi diikut ilmu. Ilmu tu yang nak mengesahkan semayang ni. Dengan ada ilmu baru sah semayang. Dengan ada ilmu baru betul semayang. Dengan ada ilmu baru Allah terima semayang. Padahal tiba-tiba kita tak ada ilmu tentang semayang, tapi semayang. Dah ada ke semayang yang sebenarnya? Jawabnya tidak. Begitulah juga yang lain-lain. Dengan tak ada ilmu, dengan sendiri amal pun tak, walaupun beramal. Sebab apa? Amal tu tak diterima oleh Allah, kerana amal tu dibuat dengan cara yang tak betul. Amal tu dibuat dengan cara yang menyalahi. Amal tu tidak aman, amal tu tidak sentosa daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan dan membinasakan amal tu sendiri. Maka betapa pula dengan kami, tatkala kami dapat akan dia serta ketiadaan ilmu. Dengan tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dia kata, ustaz, kata sekarang ramai dah, banyak dah, masjid-masjid penuh dah, kuliah-kuliah. Itu tak nafikan. Tapi dalam ramai-ramai yang menuntut ilmu tu, tak semua niatnya betul, tak semua adabnya betul, tak semua dapat manfaat macam-macam je ni. Kadang-kadang dia pergi tadah ilmu yang memberi mudarat pada agama dia sendiri. Dia pergi majlis ilmu, tapi majlis ilmu yang dia pergi tu adalah majlis ilmu yang memudaratkan agama dia sendiri. Contoh, dia pergi tadah dengar orang puak-puak Wahabi duk mengajar. Bukan ke membawa mudarat pada agama dia sendiri? Dia pergi tadah ilmu pada orang-orang yang berpahaman Syiah mengajar, contoh. Bukankah dia memudaratkan agama dia sendiri? Itu maksud dia. Maka betapa pula dengan kami, tatkala padahal kami dapat akan dia serta ketiadaan ilmu, sedangkan kami duduk pada zaman tu, zaman yang Nabi sebutkan tadi, zaman yang sahabat-sahabat Nabi bimbang tadi. Padahal kita duduk pada zaman tu dalam keadaan kita tak ada ilmu dan sedikit sabar. Sabar kita ni sedikit tak kuat, kita tak kuat. Tak kuat nak melawan arus tadi tu. Nak melawan arus tu tak kuat. Sebab terlalu dahsyat arus dia. Arus dia terlalu dahsyat. Ilmu kita tak ada. Kesabaran kita sikit. Dan sedikit yang menolong, yang nak tolong kita taat tu sikit. Yang nak bagi motivasi kepada kita dalam nak mentaati Allah tu, kadang-kadang tak ada pun orang nak bagi motivasi pada kita untuk nak kita ni berpegang dengan agama. Yang banyaknya yang nak melemahkan kita. Yang nak melemahkan kita. Kau ni nak ikut agama sangat. Tu. Kau ni janganlah agama sangat. Janganlah agama sangat. Boleh agama tapi janganlah sangat. Ada juga je macam tu. Nak agama boleh tapi janganlah melampau. Dia kata nak agama boleh tapi janganlah melampau. Apa maksud tu? Maksud dia begini. Kalau nak agama boleh, yang haram-haram pun boleh buat juga. Sebab kalau jenis tinggal semua ni melampau. Ada jenis dia kata, janganlah melampau sangat. Nak agama pun
Sampai nak pakai seksi pun tak boleh. Dia jenis lagi. Sampai nak bergaul bebas pun tak boleh. Janganlah melampau sangat. Ayat dia tu sedap. Sekali dengar macam betul. Kita tak sedar, kita pun angguk kepala juga. Ya tak juga. Dah kata agama tu satu je, mana ada agama banyak. Apa agama yang Nabi bawa, itulah dia sampai kiamat. Tak ada ubah dah. Kalau Nabi kata tak boleh, tak boleh lah sampai bila pun. Kalau Nabi kata boleh, boleh lah sampai bila-bila pun. Sedikit yang menolong. Kita tengoklah diri kita. Tak payahlah tengok orang, kita tengok diri kita. Kita nakkan agama, siapa yang tolong kita? Siapa yang tolong kita? Kita nak beramal dengan agama, nak taat kepada Allah, siapa tolong kita? Cuba kita. Tak ada orang tolong. Tak ada orang tolong. Yang tuan-tuan pergi surau masjid tu pun mujur diberi taufik oleh Allah. Allah gerakkan pergi cari. Kalau jenis nak tunggu orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Saya nak tolong bimbing awak ni. Oi, bertuah kalau ada lagi. Ni dah ada orang-orang yang menolong, ditinggalkan pula. Dah ada orang yang mengingatkan, dah ada orang yang menasihatkan. Ada, dahlah sikit, dalam sikit-sikit tadi adalah juga 2-3 orang yang rapat dengan kita, yang selalu mengingatkan. Kita tinggalkan pula dia. Lagi berat. Dahlah yang menolongnya sikit, kita larikan diri pula dah daripada dia. Yang nak menolong meninggalkan agama ramai. Yang nak tolong kita tinggalkan agama, tu ramai. Mana-mana ada tu. Mana-mana silap-silap dalam keluarga pun dah. Silap-silap dalam adik-beradik kita pun ada. Yang nak tolong tinggalkan agama ramai. Yang nak nolong ikut agama, sikit sangat. Sikit sangat. Kalau kita nak buat baik ni, yang kalau dalam komen tu banyak komen yang negatif. Yang positif tu sikit. Tengok orang tu, nampak tu, dahlah tak sabar. Yang nolong tak sikit. Yang menolong atas kebajikan tu sikit. Yang nolong atas kejahatan tu ramai. Tengoklah berapa ramai orang tolong agama dengan orang yang tak nak tolong agama. Tuan-tuan, yang nak nolong agama dengan yang tak nak tolong agama ni ramai. Kalau yang nolong agama ramai, dah tentulah menang yang agama. Takut nak jawab ke apa? Cuma tak faham. Berarti yang nak menolong agama ramai ke yang tak nak tolong agama ramai? Yang tak nak tolong agama lebih ramai daripada yang nak nolong agama. Sebab itulah agama tak boleh nak naik. Sebab yang nolongnya ada sikit. Dan keruh. Tu zahir tuan-tuan, tak boleh nak sorok dah. Memang zahir kenyataan. Memang macam tu. Dan keruh daripada dunia dan binasa daripada kebanyakan manusia. Maka bahawasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, di dalam uzlah itu kesenangan daripada bercampur bagi kejahatan. Sebenarnya dengan uzlah itu akan memberi kesenangan, daripada duk bercampur dengan kejahatan, campur dengan apa-apa benda yang tak tentu hala. Beruzlah itu sebenarnya memberikan ketenangan, memberikan kesenangan. Dan pada seumpama ini dikata orang, inilah zaman yang ada kita takut akan dia. Di dalam kata Ka'ab dan di dalam kata Ibnu Mas'ud, jikalau berkekalan selama-lama ini dan tiada mendatang mengubah dia, tiada ditangis akan mati dan tiada suka akan maulud. Makna tak ada orang suka dengan kelahiran. Tak ada orang yang menangis dengan mati dah. Sebab benda tu banyak dah. Kematian tu banyak sangat dah. Pembunuhan tu banyak sangat dah. Orang dah tak ada kesian dah. Kalau dengar kena bunuh tu, biasalah dah. Orang dah tak ada risau dah. Orang dah tak ada sedih dah kalau dengar bunuh-bunuh ni. Tak ada dah. Orang dah tak, sebab dah terlalu banyak berlaku. Murtad. Orang dah tak ada risau dah murtad. Dah jadi
Sebab dah ramai orang murtad dah. Sampai macam tu, tu zaman fitnah. Buta tuli daripada beberapa zaman itu menyamarkan dia pada tiada memakai di dalamnya betulnya, dan tas'id, masa yang kau lihat akan hak ditolak sekalian akan dia, dan baghiyun yakni penderhakaan dan zulmun kezaliman di dalamnya itu ghair mardudah, tiada ditolak. Anak bagi tahu pada waktu tu tadi, zaman fitnah tadi, penderhakaan dan kezaliman tak nak tolak. Memang zaman kezaliman, zalim ni lawannya adil. Zaman kezaliman tak nak tolak dah, kezaliman tu pasti terjadi, pasti berlaku dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa adam. Jadilah, mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu itu pada malam ni, Allah Ta'ala memberikan manfaatnya kepada yang hadir dan yang tak hadir, tanpa berkecuali yang jauh yang dekat. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat ilmu, berkat ilmu. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang berpenyakit hati mudah-mudahan disembuhkan, yang mati hati mudah-mudahan dihidupkan, yang kerah hati mudah-mudahan dilembutkan, yang was-was mudah-mudahan diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jahil mudah-mudahan dijadikan orang yang alim, yang jauh daripada majlis ilmu mudah-mudahan didekatkan oleh Allah, dipermudahkan segala urusan kita, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan, kerezekikan kepada kita anak isteri, ahli keluarga yang barakah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una wa fakki ahlana wa qurrata lana fi dinina ma'al qudri wa sallallahu rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa